Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa istahmala wa tasyahida bi Muhammad. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berbeda dengan kita dan Allah. Dengan kita terus bertahid maupun ada ini alami. Yang lebih alami ini berlari kalau menjadi ada tinggi dan kuali. Jadi tadi ada apa? Jadi kalau dia juga kita apa kita apa sekali anak ini yang dulu daripada 40 hari kehidupan yang ada dari akhirat kemudian dalam keadaan 50 tak habis 50 lagi baru kita tadi satu lagi kita sedang mengambil dan adalah kita akhirat terletak di Surau ini kita bawa ke sini insyaAllah. Dan ada lagi kita satu lagi insyaAllah dalam bulan dan juga tahun sakit dari ini ya akan ada 3 bulan ini juga ini semua akan kita siapkan insyaAllah. Dua untuk berjalan bulan ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah Al-Syeikh Husin Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada pagi ini untuk kita memulakan pengajian kitab kita, iaitu kitab Usul Tauhid. Yang moga-moga dengan pengajian ini akan mengukuhkan lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keimanan dan keyakinan itulah harapan kita Allah selamatkan kita daripada azab api nerakanya dan dimuliakan kita di dalam syurganya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi majlis, juga sahibul bait, tuan rumah Abuya, dan seluruh ahli jawatan kuasa dan mereka yang terlibat dalam menjayakan program ilmiah di sini, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita baru mula. Kita tak masuk lagi kan? Baik. Hari tu kitab dia orang mula dapat. Ke dah ada dah masa tu kitab. Masa tu dah ada. Sebelum ni. Oh ni kita dah baca depan dia. Baik, kitab yang kita nak mengaji ni namanya Usul Tauhid, seperti yang ada di tangan tuan-tuan. Fi ma'rifati turukil iman li Rabbil Majid. Tolong betul kan? Bukan Majir. Majid. Dal sebenarnya. Bukan Ra. Ada kesilapan percetakan. Karangan Al-Alim Al-Alamah Al-Syaikh Husain Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari, yang terkenal dengan nama Tuan Husain Kedah. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Amin. Diterbitkan oleh Maktabah Al-Haji Abdullah bin Muhammad Nuruddin Ar-Rawi, 55 Lebuh Aceh, Pulau Pinang. Dicetak semula dengan keizinan putera. Tu bukan puteran, puteranya. Nun tu nya sebenarnya, bukan nun. Dengan keizinan puteranya, Sahibul Fadilah, Tuan Guru Haji Ahmad bin Tuan Husin, Qadi Besar Pulau Pinang, dan seberang perai. Ni apa ni? Seberas memperai. Salah. Yang sebenarnya seberang perai. Sabaronga. Sebenarnya huruf ain, nga. Ain yang ada 3 titik. Nga. Seberang perai. Mim tu tak ada. Sebenarnya seberang perai. Sabim ronga paro alihya. Seberang perai. Tu yang sebetulnya. Bukan Tok Syekh salah tulis. Tok Syekh tulis betul. Cetak semula tu yang ada kesilapan cetak. Masa nak cetak balik. Okey. Jadi dengan keizinan puteranya tu, anak dia, anak Tok Syekh, Syekh nama
Husain Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari. Nama dia Husain Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi tu tok dia. Tok dia nama Mas'ud. Maka dinisbahkan dengan Al-Mas'udi. Lepas tu Al-Banjari. Al-Banjari suku kaum dia. Orang Melayu Banjar. Melayu ni besar. Melayu ni etnik yang besar. Dalam Melayu tu dia ada pecah banyak. Ada Melayu Jawa, Melayu Banjar. Dia orang Banjar. Sini pun saya rasa ramai juga orang Banjar. Ni Al-Banjari. Ada orang Banjar sini. Geng ni, geng. Saya Jawa. Ni orang Banjar. Bangga lah orang Banjar, ada ulama. Kan? Tuan Husain Kedah. Tapi dia tak duduk sini, dia duduk Kedah. Tu Kedah. Orang panggil dia gelaran. Nak sebut nama panjang. Jadi orang singkatkan dengan panggilan dia Tuan Husain Kedah. Tuan Husain Kedah. Manalah tahu sok-sok kalau kita khatam kitab ni ke kan. Kita tanya Abuya, kalau boleh kita buat rombongan. Dapat satu bas ke, kita pergi makam dia. Makam dia kat Kedah je. Dekat Al-Ustaq. Dia ada sebuah masjid. Masjid Tuan Husain nama dia. Masjid dia. Kat situlah tapak dia buat pondok dia. Sekarang pondok tu dah tak ada. Tinggal masjid je. Kat situ tapak dia buat pondok. Masjid dia. Makam dia depan masjid ni. Tuan Husain Kedah. Dan kita kena kenal dia ni. Syekh kita ni. Tok guru kita ni. Sebab jasa dia sangat besar kepada alam Melayu. Kitab yang dikarang hampir 20 lebih kitab yang menyedarkan masyarakat Melayu kita tentang agama. Banyak. Dia sangat alim. Dia ada karang kitab tauhid. Macam kita duduk mengaji ni, kitab tauhid. Dia juga ada karang kitab fiqh. Dia juga ada karang kitab tasawuf. Maknanya dia semua ilmu dia alim. Hebat. Tuan Husain Kedah. Ada orang Kedah. Orang Kedah pun bangga gak sebab dia Kedah. Banjar pun dia, Kedah pun dia. Dan dia adalah cicit Rasulullah. Darahnya darah keturunan Rasulullah. Lepas tu, jadi dia kata sini bawah ni, dicetak semula dengan keizinan puteranya. Puteranya tu anak dia. Siapa anak dia? Sahibul Fadilah. Kalau tengok ada gelaran Sahibul Fadilah, itu bererti mufti. Nah, Sahibul Fadilah, Sahibus Samahah, itu mufti. Jadi anak dia dulu pernah jadi mufti. Mufti mana? Pulau Pinang. Nama dia siapa? Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husain. Anak dia jadi mufti Pulau Pinang. Qadi besar, nampak ni. Dulu orang tak panggil mufti, orang panggil qadi. Qadi besar Pulau Pinang dan seberang perai. Dan usia kitab ni, kita mengaji ni, mencecah 200 tahun lebih. Bukan baru 2 tahun lepas ke apa. Kitab ni 200 tahun lebih usia dia. Tapi yang ada, betul ada dia tengok, tengok elok lagi kertas ni. Dah yang cetak ni barulah. Mungkin Abuya baru beli bulan lepas ke. Kan? Cetak ni baru, tapi penulisan asal dia 200 tahun lebih. Lama. Dan kitab ni dimengajikan rata-rata di pondok-pondok, di madrasah-madrasah. Dan boleh katalah nenek moyang kita dulu semua mengaji kitab-kitab macam ni. Saya tak sempat jumpa tok saya. Saya lahir-lahir, tok saya meninggal dah. Tok lelaki meninggal dah, tak sempat. Lepas tu saya pergi ngaji pondok, balik mak lang saya cerita, katanya tok kamu dulu pun mengaji-ngaji kitab juga, dia kata. Oh ya ke? Boleh tengok tak kitab tok? Ada, dia kata bawah rumah. Saya pun pergi bawah rumah. Saya buka dalam satu rak tu, peti tu, penuh dengan kitab-kitab. Kitab yang tok saya mengaji dulu. Tengok-tengok sebiji kitab yang saya mengaji di pondok. Kitab Usul Tauhid ada, Hidayatus Salikin, tadi ustaz tadi sebut Sairus Salikin,
Minhajul Abidin, Hidayatus Sibyan. Jadi bermakna tok-tok kita dulu ni lah yang mereka mengaji. Tu yang kuat tu yang datang penjajah takluk. Bukan sikit-sikit, 4 ekor penjajah datang balik macam tu je. Kan? Portugis datang balik, Belanda datang balik, British datang balik, Jepun datang balik. Takluk kuat, akidah kuat, iman kuat, bab mengaji. Lah ni dia tak payah datang dah sebab geng dah. Dia ikut dah ni. Zaman kita lah ni, sebab ilmu tak ada. Ikut style barat, style orang kafir. Ni kita nak hidupkan balik suasana menuntut ilmu macam tok-tok kita dulu. Kita pun bawa kitab yang sama macam tok-tok kita mengaji. Itu panggil kitab lama, panggil kitab turas, kitab kuning. Kenapa dinamakan kitab kuning? Sebab kitab ni dulu warnanya kuning, tapi ni dah putih. Saya tengok kitab tok saya tu memang kuning, kertas dia tu kuning. Betul orang dulu-dulu panggil kitab kuning. Tu dia. Okey, boleh masuk kat dalam. Muka surat 2. Dia tulis mula-mula Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi permulaan ayat kerana beramal dengan amalan Al-Quran. Kerana Al-Quran dimulakan akan setiap surah dengan Bismillahirrahmanirrahim, melainkan satu surah. Apa surah? Ada satu surah dia tak ada bismillah kat depan. Surah apa? Surah Taubah. Kenapa? Ibnu Abbas tanya dekat Saidina Ali. Sebab Saidina Ali rapat dengan Nabi kan, sepupu Nabi. Ya Ali, kenapa surah Taubah tak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Maka kata Saidina Ali, Bismillahirrahmanirrahim itu melambangkan kasih, melambangkan keamanan. Kerana maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sedangkan surah Taubah diturunkan Allah dengan pedang. Walaupun makna taubah itu pengampunan, tapi surah Taubah terkandung di dalam isinya tu kebanyakannya cerita tentang perang. Kan? Maka surah tu turun dengan pedang, kata Sayyidina Ali. Itu surah Taubah. Cerita pasal perihal peperangan. Maknanya dalam arti kata lain, dalam perang tidak ada soal berlemah lembut. Tak ada. Nak lemah lembut waktu aman gini. Dalam perang tak ada lemah lembut. Ada ke nak perang, angkat pedang betul, jangan dekat, aku katok nanti. Ada betul. Tak ada, tak payah cakap dah, kelepak gitu. Tu. Perang kena agresif lah, mana boleh lembik-lembik. Kan? Baik. Itu sedikit sebanyaklah kefahaman kita tentang surah-surah berkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi beramal dengan hadis Nabi yang berbunyi, Nabi sebut, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Wa fi riwayatin fahuwa abtar. Apa maksud? Kullu setiap amrin urusan perkara, zi balin, zi artinya mempunyai, balin artinya kebaikan. Setiap perkara yang mempunyai kebaikan, la tidak, yubda'u dimulakan, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang mempunyai kebaikan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', fa maka huwa ia, aqta' terputus, maka ia terputus. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fahuwa abtar, makna yang sama juga, potong, putus. Wa fi riwayatin fahuwa ajzam, makna sama juga, terputus. Cuma riwayat yang lain-lain, ada 3 riwayat. Tapi nak cerita ni apa ni? Maksudnya,
setiap perkara yang mempunyai kebaikan kalau tak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara yang kita buat tu akan terputus. Apa yang putus? Putus di sini maknanya terputus barakah, keberkatannya terputus. Bukan buatnya tak jadi. Kita tadi nak pergi majlis ilmu ni, nak pergi kuliah ni, start motor, bawa motor, kita tak baca pun bismillah. Katakan contoh. Tapi sampai tak sini? Sampai. Tapi berkatnya tak sampai. Putus. Apa maksud berkat? Makna berkat ialah ziyadatul khair. Itu makna barakah. Berkat ni artinya ziyadatul khair. Apa tu pula ziyadatul khair? Ziyadah artinya tambahan. Khair artinya kebaikan. Bertambah kebaikan. Nak tahu apa kita buat tu berkat tak berkat? Adakah semakin meningkat kebaikan kita? Kalau semakin meningkat, itu tandanya berkat. Kalau tak semakin meningkat, artinya tak berkat. Contoh, hidup kita ni berkat ke tak berkat? Tengok, hidup kita bertambah baik ke macam tu aja? Ke atau makin menurun? Kalau hidup kita bertambah baik, semakin hari semakin elok, semakin bertambah amal, semakin rajin mengaji, artinya hidup kita barakah, berkat. Tapi kalau hidup kita dari dulu macam tu juga, tak berubah pun, itu tak ada berkat. Tapi kalau hidup kita dulu elok, dulu rajin kat mengaji, lah ni mengaji tidak, duduk kedai kopi main dam haji. Aku makan kau makan aku. Ngaji tidak. Tapi dulu bagus. Lepas tu menurun pula. Itu bukan setakat tak ada berkat, itu sway namanya. Sial. Betul, sungguh. Celaka. Masa ni. Sungguh. Maknanya hidup kita tu ada something wrong. Ada masalah. Allah dah tarik dah kelazatan ibadah. Bukan setakat Allah tak sayang, Allah benci. Sebab tu Allah tak terhingin dia dalam majlis. Itulah saya kata suwi tadi, malang. Sebab tu kita kena cek balik lah diri kita ni kod mana. Jadi macam mana nak menambahkan kebajikan ataupun menambahkan barakah? Salah satunya, mulakan setiap perkara yang baik dengan baca bismillah. Moga-moga hidup kita bertambah berkat. Bertambah berkat artinya bertambah baik. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Buatlah apa pun baca bismillah. Tapi ada syaratnya. Bukan semua benda boleh baca bismillah. Tadi hadis Nabi sebut, kullu amrin zibalin. Maknanya setiap perkara yang ada kebaikan. Mana benda yang ada baik je boleh baca bismillah. Kalau benda tu tak baik, tak boleh baca bismillah. Okey, persoalan pula timbul, benda baik tu apa dia? Ada dua cirinya atau dua syaratnya. Yang dikatakan baik mesti ada dua ni. Yang pertama, benda itu memberi manfaat. Baru dikatakan benda itu baik. Yang kedua, benda itu memberi faedah. Baru dikatakan benda itu baik. Mana benda yang baik, mestilah benda yang memberi manfaat dan juga memberi faedah. Boleh? Saya slow-slow ni. Tengok rajin nulis tu. Bagus-bagus. Memberi manfaat. Apa maksud memberi manfaat? Manfaat ni artinya sebut dalam kitab Hidayatus Salikin. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sebut. Dia kata benda yang memberi manfaat ialah benda yang ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Sesuatu kalau kamu buat menambahkan takutmu kepada Allah. Itu manfaat. Lagi kita buat, lagi takutlah kita dengan Allah. Itu manfaat tu. Kita pergi mengaji, kan? Tu dengar ustaz cerita. Kalau tak ni tak faham, tak kenal Allah, nak jawab apa dalam kubur esok? Allah, malaikat tanya, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Nak jawab apa? Kita pun dengar, Allah, betul juga. Takut yang saya gini kalau mati. Kan menambah takut tu. Itulah maknanya manfaat. Kan? Tapi kalau tengok raja lawak, adakah menambah takut pada Allah?
Kan? Tengok aja lawak kawan tu buat kelakar. Takutnya dengan Allah. Ada. Ke makin pula. Tak ingat dah apa dah. Ada. Tu. Jadi benda tu tak memberi manfaat. Tapi bukanlah maksud saya kata haram, tak haram. Tapi nak cerita ni manfaat atau tak manfaat. Tu. Okay? Tu makna manfaat. Jadi lepas ni, kalau nak buat sesuatu, ukur. Kalau aku buat benda ni, aku tambah takut tak dengan Allah? Tambah manfaat. Buatlah apa pun. Nak pegang jawatan apa-apa ke? Orang lantik kita, manalah tahu. Lantik jadi YB, ahli parlimen, fikir habis-habis. Kalau aku pegang jawatan ni, adakah aku makin syok, sonok, aku fikir aku boleh kaut keuntungan, boleh renovate rumah lagi besar, ataupun dengan sebab aku pegang ni, aku takut nanti Allah tanya aku. Kalau aku tak bertanggungjawab terhadap rakyat di bawah aku, risau ni. Kalau ada rasa takut, itu manfaat jawatan tu. Mana kamu jadi YB tu, YB yang bermanfaat. Jawatan tu memberi manfaat pada kamu. Tapi kalau nampaknya, dah terbayang-bayang lah. Esok nak ambil watikah, malam tu tak boleh tidur. Pahan ni sedap aku, kata dia. Dah jadi YB kan? Kan? Pahan ni rumah tambah, ingat nak tambah dapur lagi besar lagi. Sebab sekarang ni dapur baru satu. Lepas ni nak buat dua. Dapur kering, dapur basah. Dah jadi YB, duit banyak. Tapi yang peliknya bila dah siap dapur tu, dua-dua kering. Tak basah-basah pun. Dah tak dimasak kan? Dia fikir dia nak kaut keuntungan. Yang tu tak beri manfaat. Tak memberi manfaat. Jadi ingat, bila nak tahu benda tu baik ke tak baik, tengok dia bagi manfaat ke tak bagi manfaat. Nak tahu pula manfaat ke tak manfaat, nak tengok. Kalau aku buat, kalau kita ambil benda tu, adakah menambahkan takut kita pada Allah? Kalau tambah takut, silakan. Tafadhal. Teruskan. Tapi kalau tak menambah takut, break. Sekat dulu, sabar Ustaz. Ini masalah ni, ada something wrong. Okey, itu manfaat. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Lagi, makna baik ialah benda yang memberi faedah. Itu makna baik. Memberi faedah. Soalannya, apa tu memberi faedah? Faidatun ai bimakna thamaratun. Faedah tu maknanya buah. Buah tu apa pula? Buah tu maknanya hasil. Hasil dia. Macam orang tanam pokok jenis pokok berbuah lah. Bila kita tanam pokok, harapan tuan pokok tu supaya pokok tu berbuah. Barulah dipanggil hasil. Dan hasil itulah panggil faedah. Baru dia rasa berfaedah aku tanam pokok ni. Apa? Sebab dapat hasil. Cuba kalau pokok tu jenis pokok buah, kita tanam. Tapi tak hasil buah. Pokok orang lain semua hasil buah. Pokok kita ni tak hasil buah. Apa kita akan cakap pada pokok tu? Tak ada faedah aku tanam pokok ni. Buah satu pun tak ada. Itu makna faedah. Faedah tu artinya hasil. Apa hasil? Dunia tempat bercucuk tanam. Akhirat tempat menuai hasil. Jadi nak tahu benda tu baik ke tak baik, tengok. Kalau kita buat dia kat dunia, dapat tak hasil akhirat? Maknanya dapat tak pahala di hari akhirat? Kalau dapat pahala, bermakna perbuatan kita buat tu baik. Tapi kalau tak dapat pahala, tak payahlah. Itu perkara yang tak termasuk dalam kategori baik. Mungkin dia masuk antara dua. Sama ada makruh atau lagha ataupun haram. Jadi, tak payah. Kalau nak buat pun benda-benda lagha ni, kalau dah jadi gemar sangat pun, tak usah buat banyak sangat, sikit-sikit sudah. Membazir masa. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia banyak dalam kerugian. Bab membazir masa buat benda-benda yang lagha, yang sia-sia, yang tak mendatangkan hasil pun di hari akhirat nanti. Rugi. Nanti kita menyesal. Dan kita menyesal nanti. Sekarang memang tak menyesal lagi. Nanti menyesal. Kalau aku tahulah, aku takkan sia-siakan hidup aku gini. Kalau aku tahu apa? Dah terlambat dah time tu. Dah akhirat dah time tu. Jadi nak nyesal, biar nyesal sekarang. Jangan nyesal kemudian nanti. Biar penat hidup kat dunia ni dengan agama.
Jangan penat nak tanggung agama nanti hari akhirat. Nanti hari akhirat tanggung dosa banyak sangat. Penat di situ. Baik penat sekarang, bersenang nanti. Susah sekarang, senang nanti. Jangan nak senang sini, susah sana. Baik. Ini kita susah-susah lah ni. Pagi-pagi datang sini. Orang lain duk lepak, dia kopi, jalan kat pasar, nyembang-nyembang, ngumpat-ngumpat pun ada. Kan? Kita duduk sini. Susah-susah lah tu. Susah untuk agama. InsyaAllah. Moga-moga Allah berikan kesenangan kita hari akhirat nanti. Baik. Jadi itu benda yang disebut sebagai kebaikan. Ada manfaat dan ada faedah. Bila ukuran kita tengok benda yang kita nak buat tu ada manfaatnya dan ada faedahnya, maka buatlah, kerana perkara itu perkara yang baik. Mendatangkan hasil pahala di hari akhirat, itu faedah. Contoh, kalau kita tengok drama, adakah menambahkan pahala kita di hari akhirat? Tak. Jadi bila tak, dia tak termasuk dalam perkara yang berfaedah. Habis haram ke Ustaz? Tak boleh tengok? Bukan. Sebab tu saya cakap tadi, dia jadi hanya lara saja. Jadi bila lara ni, sikit-sikit bolehlah. Jangan sampai membazir masa teruk sangat. Alah, sekadar nak mencuit hati kita penat, ngemah rumah apa sebagainya, duduk saklah tengok cerita sekejap. Sekejap jadilah. Sekadar 1 jam, 1 episod jadilah. Lepas tu tutup TV, buat kerja lain. Baca Quran ke apa ke. Ni dah pas satu drama, pas satu drama. Tahu-tahu dah sampai petang. Suami balik, nasi tak masak lagi. Macam mana? Kan tak? Tu. Jadi, dia faham. Laki gitu tak? Orang lelaki, adakah dengan tengok bola memberikan pahala kita di hari akhirat esok? Tak ada. Kalaulah dengan sebab tengok bola tu dapat pahala hari akhirat, Tok Guru duduk depan sekali. Depan sekali ni siap conteng muka ni. Tok Guru. Sebab apa? Sebab boleh pahala, tapi tak boleh pahala. Bila tak boleh pahala, tak ada Tok Guru duduk situ. Mana Tok Guru tak ada nak duduk situ? Buat apa? Sia-sia. Baik dia duduk ratib zikir kat pondok. Baik dia baca kitab, baik dia baca Quran, baik dia mengaji, baik dia telaah kitab. Itu lebih memberi faedah pada dia. Dia takkan buat benda yang sia-sia. Kita, sebab tu saya cakap tadi, kita ni cuba renung-renung balik sampai ke umur kita hari ni, berapa banyak dah masa yang kita habiskan dengan perkara yang tak memberi manfaat dan tak memberi faedah. Saya tak cerita soal maksiat, saya tak cerita kita buat jahat, tapi kita cerita kita yang dah bazirkan masa. Ibarat air kosong ni, kita duk tuang, dah bazir air tu. Padahal air ni boleh kita tahan dia, boleh buat minum. Tak kita minum pun orang lain minum. Tak ni tuang bazir macam tu. Rugi. Kan tak? Rugi kita. Jadi, bila kita mengaji dah, ingat, jagalah masa tu habis-habis. Masa ni nikmat yang sangat besar Allah bagi kat kita. Dan nikmat tu tak boleh nak dipatah balik dah. Benda yang dah terlepas. Tak boleh nak buat apa. Okey? Tu maksud kebaikan. Jadi syaratnya kata Nabi, kullu amrin zibalin. Setiap urusan, setiap perkara yang ada kebaikan. Apa kebaikan tadi? Manfaat dan faedah. Kalau perkara tu ada kebaikan, baru boleh baca Bismillahirrahmanirrahim sebagai sunatnya. Tapi kalau perkara tu tak ada kebaikan, tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh faham? Jadi nak start motor, baca Bismillah. Tak apa, start motor benda yang baik. Kita nak pergi ngaji, nak pergi kuliah. Tapi nak curi tak boleh lah baca Bismillah. Dia tengah nak buka mangga rumah orang tu. Tapi tak boleh, tak lepas. Pakai screwdriver. Selalu buat jadi. Kawan ni pun tegur. Cuba hang baca Bismillah tengok. Tu tak boleh. Sekalipun kalau jadi, lepas dia baca Bismillah, boleh buka. Sekalipun kalau jadi, hukumnya tetap haram. Perbuatan mencurinya haram, baca Bismillahnya haram. 2 kali haram. 2 kali dosa dia dapat. Sebab dia bermain-main dengan kalimah Bismillah.
Atau dia minum arak. Kan, minum arak baca bismillah. Ada sekali dulu video viral. Ada anak muda Melayu Islam, dia minum kasbuk tapi dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dia minum. Buat main-main. Hukumnya haram. Minum arak tu haram, baca bismillah itu pun haram. Dan kalau dia memperlekeh atau mempersendakan agama ini, agama Allah ini, maka bukan sahaja haram, kafir terus. Sebab dia main-mainkan, mempersendakan agama Allah. Oh, jangan main-main lah ni budak. Oh, tolong jaga anak-anak kita. Oh, suka hati dia je buat main-main soal agama. Main-main soal neraka pun tak boleh. Orang kata, gias semayang, tak semayang kang masuk neraka. Alah, relax lah, neraka api je. Aku simbah dengan air padam lah. Cakap gitu, kafir terus. Sebab dia mempersenda-sendakan azab Allah, ancaman Allah. Seolah-olah macam tak takut dengan Tuhan. Buat khajar dengan Tuhan dia tu. Tak boleh. Hati-hati. Jaga. Jadi, perkara yang baik, baca bismillah. Benda yang tak baik, tak boleh baca bismillah. Kan? Nak isap okok, tak boleh baca bismillah. Dia nak isap okok, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Haram. Main-main. Rokok ni, kalau ni tolong sampaikan lah. Kalau yang mana isap okok kan. Suami kalau isap okok, cakap ada. Ada satu kisah. Anak murid dengan tok guru. Jadi tok guru mengajar cerita tentang perihal syurga. Tok kata, dalam syurga ni minta apa pun dapat. Kamu nak apa pun, semua ada. Minta nak apa. Jadi ada seorang anak murid ni bangkit tanya. Tok guru, boleh tak dalam syurga nanti nak makan babi? Nak makan babi. Sebab tengok kat dunia ni, orang kafir makan babi macam sedap je dia kata. Kan? Buat celak tepung. Kan? Jadi nak tanya je lah Tok Guru. Nanti dalam syurga boleh tak nak makan babi? Tok kata apa pula tak boleh? Tak kata babi, bapak babi boleh. Kan? Babi ni kita tak boleh makan kat dunia ni, haram ni sebab Allah tak bagi. Tu je. Tapi dalam syurga nanti Allah bagi semua. Makan tak? Makan. Makan babi. Oh gitu. Okey, tak buat. Bangkit seorang pelajar lagi pula. Tu guru, saya tak sampailah rasa nak makan babi macam kawan saya ni. Apa ni orang ni? Saya cuma nak tanyalah, kalau minum arak boleh tak? Sebab tengok orang kafir tu minum arak tu. Oh, macam apa yang kungfu je Chan. Oh. Macam sedap je kan, layan aja. Boleh tak tu guru? Dia kata boleh, apa pula tak boleh. Boleh minum arak nanti dalam syurga. Tak kata minum secawan. Tak kata sebotol. 1 lori boleh. Lori tu reverse tek masuk corong khak minum gitu. 1 lori. Malah arak di dalam syurga tidak memabukkan. Ni sungguh ni bukan cerita main-main. Baca dalam kitab. Arak dalam syurga tidak memabukkan. Malah dia keluar dalam bentuk peluh, baunya wangi. Nak? Boleh? Oh, arak boleh. Okey. Bangkit seorang pelajar yang ketiga pula. Tok guru, saya tak macam kawan-kawan saya ni, pelik-pelik semua. Yang seorang nak makan babi, yang seorang nak minum arak. Apalah dia kata. Saya cuma nak tanya dah Tok Guru. Sebab saya ni dengan rokok tak boleh berpisah pun. Jadi saya mikir-mikir, esok kalau mati masuk syurga, boleh tak saya isap okok lagi? Sebab saya memang kuat isap okok. Jadi saya rasa nanti dalam syurga pun saya ketagih lagi, dia kata. Jadi risau kalau tak boleh isap dah. Jadi boleh tak isap okok dalam syurga tu? Sampai kat soalan ketiga ni Tok Guru termenung. Menung panjang. Tadi Tok Guru jawab terus. Yang soalan babi tadi Tok Guru jawab terus. Yang arak pun Tok Guru jawab tepat. Tapi bab rokok Tok Guru menung panjang. Lama dia mikir. Susah sangat ke soalan saya ni Tok Guru? Susah tak susah jugalah dia kata. Memang betul dalam syurga semua ada dia kata. Semua boleh, minta apa pun dapat. Hang nak rokok memang dapat rokok. Ada rokok dia kata. Tapi masalahnya hang nak bakar macam mana? Bakar pakai api ya? Itu masalah. Dalam syurga tak ada api ke? Itu api kat mana Tok Guru? Api kat neraka. Jadi kalau nak bakar rokok tu kena pergi neraka.
Ini neraka dia sambam mampu terus kat situ. Kan? Maknanya rokok ni lagi berat daripada arak dengan babi ni. Bukanlah maksud kata boleh makan babi, boleh minum arak, tak. Kalau arak dan babi pun berat dah haram dia, rokok lebih parah lagi. Kan? Kita baca lepas sembahyang, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Apa maksud? Ya Allah, jauhkanlah kami daripada api. Jauhkanlah kami daripada api. Tapi orang isap rokok, api makin jauh ke makin dekat? Kan api tu makin dekat dengan mulut dia. Kita minta jauh, dia minta dekat. Macam mana? Okay? Ingat tau. Balik sampaikan. Jangan salah cerita pula. Cerita betul-betul. Baik. Balik pada bismillah. Jadi tak boleh. Sokok tak boleh baca bismillah. Tak boleh. Dia benda tak elok. Jadi benda yang baik-baik je boleh baca bismillah. Dan amalkan baca bismillah ni dalam apa-apa perkara yang mendatangkan kebaikan. Macam orang perempuan nak masak nasi ke apa baca bismillah. Orang lelaki pun begitu. Nak start motor ke apa baca bismillah. Ada satu kisah, ada kisah lagi pasal bismillah ni. Dia sebenarnya ada satu kitab. Kitab tu ada lebih kurang tebal macam ni lah. Kitab tu dia tak cerita bab lain, dia cerita bismillah je. Bismillah saja tebal ni. Waktu kata hebat kalimah bismillahirrahmanirrahim ni. Dia ada satu kisah, satu pasangan suami isteri. Isteri dia rajin mengaji. Macam ni lah pergi kuliah ni. Orang perempuan lagi ramai daripada orang lelaki. Yang suami dia tolong hantar je. Hantar, lepas tu suami dia balik. Balik duduk kat rumah baca surat khabar. Bini pergi mengaji, kuliah duha. Tapi cerita ni bukan kat sini lah, cerita ni kat tanah Arab sana. Lepas tu suami dia nak kenakan bini dia. Sebab suami dia tengok bini dia suka baca bismillah. Buat apa sikit baca bismillah, buat apa sikit baca bismillah. Suami dia pergi beli ular. Dekat pasar beli ular betul, bukan ular main, ular betul. Dia letak kat dalam bekas gandum. Orang Arab kan makan roti. Jadi bahan masak dia tu gandum. Letak dalam bekas gandum. Dia buka tutup gandum tu, letak dalam tu tutup. Dia nak prank. Prank. Istilah kita prank. Nak kenakan bini dia. Supaya nanti bila bini dia balik, buka terkejut. Oh, ular terkejut. Itulah. Jadi tutup. Lepas tu dia buat baca surat khabar kat depan rumah. Bini pun balik. Bini solehah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Hampir masak je. Aku lapar ni, kata suami. Baik bang, kata. Bini pun pergi kat dapur. Nak masak roti. Nak buka gandum tu. Buka peti gandum tu, dalam tu kan tadi suami dia letak ular. Bila dia buka, menjerit bini ni. Oh, abang, kata. Suami dia kata, yes, kena dah. Pada muka. Kan? Suami dia pun lari, konon-konon buat macam tak tahu. Kenapa? Padahal suami dia punya kerja. Bini dia kata, bang, siapa punya kerja ni bang? Kenapa? Siapa pergi letak emas dalam bekas gandum ni? Emas. Duduk dalam bekas gandum tu. Suami dia pelik. Emas? Aku letak ular. Kantoi sudah. Aku letak ular lah tadi sini. Dia tengok dengan mata dia. Jadi emas. Dia kata. Aku letak ular lah. Apa jadi emas? Rupanya sebab bini dia mengamalkan baca bismillah. Apa juga keadaan. Buka tutup gandum tu pun bini dia baca bismillah. Dengan berkat baca bismillah tu, Allah lindung isteri dia daripada benda yang tak elok. Benda yang jahat-jahat. Takut bini dia kena bisa ular tu, Allah tukar kepada emas. Nampak? Jadi kalau tak percaya, balik ni buat. Ambil ular mana ni, buh dalam periuk nasi. Baca bismillah, buka. 7 hari 7 malam tahlil. Tak jadi. Apa tak jadi? Kita baru nak amal. Orang tu dia dah amal lama dah sebati dah dengan diri dia. Jadi mulai hari ni kita amal. Baca bismillah. InsyaAllah Allah jaga kita. Allah lindung kita. Dan saya cerita tadi tu bukan cerita dongeng. Cerita sungguh ada sebut dalam kitab. Kan? Jadi tak mustahil. Tak usah pelik lah. Ini kuasa Allah. Allah boleh buat apa saja. Ada. Tongkat Nabi Musa boleh belah laut. Kan? Allah boleh buat apa saja. Kan? Allah nak selamatkan kekasihnya. Tak ada masalah. Yang penting kita beramal dengan amalan yang penuh keyakinan dengan kekuasaan Allah. Yakin dengan Allah. Baca bismillahirrahmanirrahim.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf? Siapa boleh jawab, saya bagi hadiah tu. Biskut. Ada berapa huruf? Kalau baru nak kira tak ciri lah. 19 huruf. 19 huruf. Nampak? Dia nampak macam kebetulan. Tapi inilah ketentuan Allah. 19 kan nombor ganjil. Allah suka pada yang ganjil. Tengok nama Allah 99. Semua ganjil-ganjil. Sebab tu sunat kita buat apa-apa ganjil. Ambil uduk ganjilkan. Dia punya bilangan itu. Uduk. Basuh muka 3 kali, tangan 3 kali. Kan ganjil. Kalau nak pergi musafir pun, biar paling ni ganjil 3 orang. Jangan 2. Boleh 2 tapi tak afdal. Afdalnya 3. Biar ganjil-ganjil. Gitu. Sebab Allah suka pada yang ganjil. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf. Semua sekali. Dan ada 5 kalimah. Bismillahirrahmanirrahim bukan satu kalimah. Dia adalah satu ayat. Tapi dalam satu ayat ini ada 5 patah perkataan. 5 kalimah. 5 patah perkataan. Mana 5 patah tu? Kita tak ada whiteboard dah. 5 patah perkataan tu ialah yang pertama bi, huruf ba tu, ba baris bawah bi. Yang kedua ismi. Yang ketiga Allah. Yang keempat Ar-Rahman. Yang kelima Ar-Rahim. Saya akan huraikan satu demi satu 5 ni. Baru nanti kita akan nampak besar tak besar kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi selalunya saya akan tulis di whiteboard. Tapi whiteboard tak ada. Jadi tuan-tuan bayangkan aja lah. Kan? B tu ba. Seketul je. Satu huruf je. Huruf ba. Baris bawah. Ba ni dipanggil haraf ma'ani namanya. Huruf yang bermakna. Dia bukan huruf biasa. Tapi huruf tu ada makna. Bila dia baris bawah. Maknanya apa? Maknanya dengan. Makna dia dengan. Jadi kalau kita baca mana-mana ayat Quran atau hadis Nabi, kalau kita nampak ada perkataan bi kat depan, bermakna itu maknanya dengan. Contoh, a'udzubillah. Nampak tu? A'udzu tu artinya aku berlindung. Billah. Bi tu makna apa? Dengan. Billah dengan Allah. Sama kat sini. Bismillah dengan. Tu bi tu maknanya dengan. Okey, selesai. Kita pergi yang kedua. Perkataannya ismi. Asalnya ada alif kat depan. Alif tu dihazafkan. Dihilangkan alif tu. Kerana menjadi kepayahan bagi orang Arab kalau ada alif kat tengah-tengah. Nanti dia jadi bi ismi. Susah. Maka alif tu dihilangkan jadilah bismi. Dan asalnya mim tu pun, kalau saya nak cerita betul-betul detail sikit lah. Mim tu asalnya, dia asal perkataan ismun. Kemudian, dia ditanggalkan tanwinnya kerana perkataan ismun tu jadi mudhaf, bersandar ke atas nama Allah yang dinamakan sebagai mudhafun ilaih. Maka dihilangkan tanwinnya. Maka hilanglah tanwin jadi ismu. Disebabkan ada huruf ba kat depan, ba tu haraf jar. Maka bila ada haraf jar, wajib baris bawah. Maka bertukarlah dia jadi ismi. Kemudian ada alif kat tengah, tak boleh, menyebabkan orang Arab susah nak membacanya. Maka dia hazafkan alif tu, maka jadilah bismi. Faham ke? Apa ustaz ni merepek dah dia. Tak apa, tak faham tak apa, itu tak penting. Cuma apa yang kita ambil faham, itulah tingginya ilmu agama. Sebab orang selalu pandang lekeh. Ngaji pondok nak makan apa? Kata. Nak makan apa? Cuba jawab ni, kenapa bismi ni mim tu baris bawah? Kenapa tak baris depan? Kenapa tak baris atas? Kalau tak reti jawab, duduk diam. Jangan cakap banyak. Kan? Dalam bab baris saja pun ulama' ni buat kajian ni. Kenapa baris bawah? Kenapa baris depan? Bukan suka-suka buat baris. Nak bagi sedap bunyi. Kan? Dia semua ada sebab ni. Kenapa ni baris bawah? Kenapa ni baris depan? Kenapa ni baris atas? Dipanggil ilmu i'rab. I'rab. Itu dalam bahasa Arab. Nampak? Ni.
Jadilah dia bismi. Ismi itu maksudnya nama. Bila digabungkan dengan ba, bismi, jadilah dengan nama. Nama siapa? Nama Allah. Alif lam lam ha Allah. Dengan nama Allah. Okey. Bacaan bismillahirrahmanirrahim yang paling pendek ialah bismillah. Dipanggil tasmiyah nama dia. Namanya tasmiyah. Pendek. Itu paling ringkas kalau kita nak cepat. Itu pun dah dapat pahala. Contoh kita tak sabar sangat nak makan, perut lapar sangat. Nak baca doa panjang-panjang, takut nanti Allah tak sabar sangat. Dia baca bismillah, makan terus. Boleh. Cuma tak afdal. Yang paling afdal baca penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau baca bismillah dapat gak pahala, tapi pahalanya pun separuh ajalah. Kalau bismillahirrahmanirrahim pahalanya penuh. Tapi boleh bismillah. Tapi nak ringkas lagi daripada tu tak ada. Jangan kata bis saja. Bis. Itu mana ada, tu ringkas sangat. Ini paling pendek bismillah. Okey? Apa maksud bismillah? Dengan nama Allah. Okey, baik. Sekarang timbul pula persoalan. Kenapa bila kita nak buat satu-satu benda, kita disuruh baca bismillah dengan maksud dengan nama Allah? Persoalannya dengan nama Allah dengan apa? Apa pasal dengan tu duduk depan? Kalau kita belajar bahasa Melayu, sini ada tak cikgu bahasa Melayu? Bekas cikgu ke? Kan? Kalau kita belajar bahasa Melayu, perkataan dengan ni adalah perkataan kata sendi. Betul tak? Kata sendi ni, dia tak boleh duduk depan. Dia kena duduk tengah-tengah. Sepatutnya. Contoh, kita buat ayat. Saya pergi ke kedai dengan menaiki basikal. Betul. Dengan tu kat tengah. Dia menyambungkan satu ayat dengan satu ayat. Saya pergi ke kedai dengan menaiki basikal. Tapi kalau dengan tu duduk depan, dengan menaiki basikal saya pergi ke kedai. Jadi terbalik ayat tu. Cikgu pun tulis itu. Dengan ini sila jumpa saya. Sebab salah ayat dia buat tu. Tapi di sini bismillah ni Allah letak dengan tu kat depan. Adakah Allah tak tahu? Kan? Adalah Allah tak tahu. Ilmu ni semua milik Allah. Ilmu bahasa Melayu ke, ilmu tata bahasa ke, semua milik Allah. Dan kenapa Allah letak dengan kat depan? Itu sebab Allah nak suruh kita fikir. Afala ta'qilun, tidakkah kamu mahu berfikir? Kenapa aku letak dengan tu kat depan? Maka jawab ulama', kita tak payah fikir dah, pening. Ulama' dah tolong fikir. Jawab ulama', sebenarnya perkataan dengan tu bukan di depan, tapi di tengah. Jadi B tu tetap di tengah juga. Kalau perkataan dengan tu di tengah, soalan pula timbul, apa yang ada di depan dengan? Apa yang ada di depan bismillah ni ada apa? Maka kata ulama, yang ada di depan bismillah itu ialah niat perbuatan kita. Sebab sabit dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan tergantung atas niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung atas apa yang dia niatkan. Contoh, bila saya nak minum air, mesti terdetik di hati saya, aku nak minum air. Kemudian Islam ajar, Nabi ajar, nak minum air baca bismillah. Jadi saya pun, dari segi niat hati saya, aku nak minum air, saya pun baca bismillah. Jadi dia jadi bersambung. Bersambung macam mana? Aku nak minum air dengan nama Allah. Jadi dengan tu lah yang kat tengah tu. Bismillah tu, B tu. Jadi depan daripada B tu, depan daripada dengan tu ialah niat perbuatan kita. Sebab tu Nabi suruh apa saja kita buat benda baik, baca bismillah. Kerana benda baik itulah sebagai niatnya yang membawa kepada dengan nama Allah. Boleh faham? Okey? Tu maksud. Okey, selesai. Pukul 11 dah. Dengan tu dululah, itu pun pening dah nanti. Dia tak boleh banyak-banyak tepu ni kan, lagi tak ingat pula. Jadi yang pagi ni ingat dulu, B tu dengan tu macam mana? Perbuatan kita dulu. Kita nak minum air, kita nak makan, kita niatkan nak buat benda baik tadi, nak minum, nak makan, baca bismillah dengan nama Allah. Depan ni ingatkan saya, Ustaz sambung huraian bismillah tak habis lagi. Nak hurai apa pula? Hurai nama. Ismi tu. Nama. Kenapa ada perkataan nama kat situ? Apa maksud nama kat situ?
Dengan kita dah faham, B tu dah faham dah, ismi tu pula. Nanti apa yang ni ya, kau ingatkan dah, takut saya terlupa. Jadi kita akan hurai nama tu pula. Kenapa ada nama dalam kalimah ni? Gitu. Boleh tak? Ada soalan nak tanya? Saya sebab bismillahirrahmanirrahim inilah saya alhamdulillah boleh kekal kat pondok. Saya cerita sikitlah pengalaman hidup saya ni kan. Saya ni membesar di Shah Alam. Saya orang Shah Alam, orang Selangor. Membesar, keluarga saya taklah kaya, bukanlah anak orang kaya, tapi ada lah. Ada duit lah. Jadi saya duduk Shah Alam tu, faham-faham lah Shah Alam kan, bandar. Jadi rumah saya tu kira lengkap lah, macam-macam ada air panas, ada air sejuk, ada nak mandi apa semua tu. Tapi bila-bila saya terniat hati nak pergi ngaji pondok, saya pergi pondok Tok Guru Siddiq Noh dekat Batu Ampar Beruah ni. Gigi keadaan pondok waktu tu sangat-sangatlah usang. Sangat-sangat usang. Mandi mana ada boleh pilih nak air panas ke air sejuk, mandi perigi, air telaga. Kan? Bilik air pula satu tu je. Kena kongsi ramai-ramai. Jadi macam cerita Piramli, letak beruh gigi kat mulut, duduk cangkung, duduk depan pintu. Seorang keluar, mau seorang masuk. Seorang keluar, seorang masuk. Kan? Hidup susah dekat pondok. Akhirnya saya sampai malam, dah lewat kat pukul 11 malam. Masa tu saya terlewat sebab jalan jam. Saya datang seorang, saya pergi sendiri. Tak ada kawan, tak ada apa. Bukan mak ayah hantar, saya pergi sendiri, naik kereta. Masa tu umur saya dah 25. Saya pergi sendiri je. Pergi, dah lewat malam. Lepas tu saya tengok keadaan macam tu. Bilik asrama pun tak terurus sangat lah. Nama pun pondok. Pondok ni bukan mewah-mewah. Pondok ni ala kadar je. Atap bocor. Waktu tu pula hujan. Atap bocor. Nitik-nitik pula tu. Kan? Lepas tu saya duduk satu bilik dengan satu orang yang memegang kad merah. Orang gila. Saya suruh tutup lampu sebab saya tak boleh tidur. Dia kata tak nak tutup. Allah, tak apa lah. Lepas tu saya pun dah terlintas ke hati, aku tak boleh lah duduk pondok. Ingatkan sebab saya bekas pelajar universiti. Saya biasa duduk asrama di universiti. Duduk asrama universiti lain. Duduk asrama universiti katil cantik, ada loker, apa semua kelengkapan siap lah. Di pondok mana ada semua tu. Tidur atas lantai macam tu je. Kan? Jadi fikir balik, tak boleh lah aku duduk sini. Cakap, tak boleh jadi macam ni. Susah sangat. Aku ingatkan pondok ni macam universiti juga. Ada kelengkapan apa. Tapi duduk macam ni, tak boleh nak hidup macam ni. Saya kata. Tapi saya nak balik malam tu, saya tak berani. Sebab dah malam, gelap. Duduk dalam hutan tu, sekolah Tok Guru pergi tengok. Dalam hutan. Saya tak berani nak keluar. Takut nak keluar. Cakap, fikir-fikir, esok pagi nak balik. Lepas mayang subuh, balik-balik KL lah. Tak jadi aku ngaji pondok macam ni. Saya niat macam tu malam tu. Lepas tu bangun esok pagi, macam ni nak mandi. Kena tunggu seorang-seorang masuk. Lepas tu masuk masjid. Mayang subuh yang jadi imam Tok Guru sendiri. Tok Guru Siddiq Noh. Masa tu tak ramai, ada 10 orang. Lepas tu, habis-habis solat subuh, Tok Guru mula buka kitab. Itulah kitab pertama dibuka. Kitab Matan Ummul Barahim. Nipis je kitabnya. Kitab Tauhid. Tok Guru bagi, seorang satu. Ambil. Kan? Lepas tu baca. Tok Guru buka, Tok Guru syarah. Syarah apa? Ni bismillah yang macam mana saya baca ni. Macam itulah Tok Guru baca. Satu-satu. Kan? Tok Guru baru buka sikit B tadi tu. Tenganga saya. Lah selama ni aku duk ingat bismillahirrahmanirrahim tu. Bismillahirrahmanirrahim ajalah. Rupanya satu-satu dihurai. B tu apa, ismi tu apa, Allah tu apa, Ar-Rahman tu apa, Ar-Rahim. 7 hari 7 malam baru habis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baru hari ni satu kuliah. Jadi kalau nak ikut betul-betul macam Tok Guru ngajar, 7 bulan kita baru habis. Bismillah. Tapi saya tak buat macam tu. Kalau 7 bulan ya lama sangat. Saya ringkas-ringkaskan. Tapi kalau di pondok betul macam tu. Guru hurai satu-satu. Bila dengar huraian pada pagi tu Tok Guru hurai, tenganga saya. Saya ambil ijazah dah, tapi bukan bidang agama lah, bidang kedutaan. Dalam hati saya kata, aku ingat aku ni hebat sangat dah. Ada degree, ingat pandai sangat dah. Rupanya, bela tu lah. Rasa jadi bodoh tu lah, duduk depan Tok Guru. Macam ni
Bismillahirrahmanirrahim sahaja macam ni dia punya huraian. Hebat untuk guru ni. Saya terus nekat, aku tak nak balik dah. Aku nak mengaji dengan dia. Aku nak ambil ilmu ni. Sebab ilmu ni jarang aku dengar daripada orang lain. Nak ambil, saya sungguh-sungguh ambil. Dan Alhamdulillah berkat daripada Bismillahirrahmanirrahim inilah sampai hari ni saya kekal duduk di pondok. Tak jadi balik. Bukanlah tak balik langsung. Balik cuti tu balik lah. Tapi balik-balik duduk di pondok balik. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Jarang-jarang kita nak dengar orang kupas satu demi satu. Melainkan inilah tok-tok guru pondok. Mereka mengaji sampai detail sedetail-detailnya. Ini ulama-ulama pondok, insya-Allah. Jadi ni ilmu ni saya kongsikan kepada tuan-tuan semua, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Moga-moga dengan saya buka ni juga jadi macam saya lah. Tak nak balik lah. Duduk kat dewan ni tak balik-balik. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu pada pagi ni yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. InsyaAllah bulan akan datang kita akan sambung. Ingatkan saya pada kalimah ismi pula kita akan syarahkan, kita akan bahaskan. Dan di tepi tuan-tuan tu ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi bolehlah tengok-tengok membeli sambil niat menderma, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih lagi. Lebih banyak tu berbuat di mana ilmu kita. Di mana dari ilmu fikirnya. Ilmu fikir turun video. Video yang terjadi itu ilmu dari kita. Menghadapi keluarkan ilmu Allah. Dan kita pun dalam ini kita ada Quran ya. Kita ada Quran yang berbentuk. InsyaAllah kita akan menggunakan di Allah ya betul menjadi insyaAllah. Betul-betul ya. Itu adalah secara Allah kata hari ini insyaAllah. Dan diikuti untuk maklumat apabila pada bulan 10 kita ada program dan kita apa ni serah bersama bersama Aisyah Mahmud Al-Warabi. Kita bergabung dengan Rasul Muhammad kehormatan kita dapat sini kalau kita pada hari dan terasa dan juga boleh kita hari Ahad yang kedua terus beliau tadi insyaallah kita bergabung boleh boleh kata yang bahagia apa kita saya dari kita apa ni 40 hadis kehidupan di alam barzakh dan di akhirat. Pesan dari hadapi dan belajar kehidupan. Apabila kita jadi gambar di atas bahagia. Nah, bahawa semua dia di 50 kalau dia kerja 50 yang di 20 dia buat untuk seratus atau dia berikan dia 10 ini itu 1000. Tapi alhamdulillah kita berikan ada dapat 150 ini. Wakaf. Jadi dia berbagai banyak wakaf
Boleh tak